Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar belaka? Sihat ke? Okay, hari ni kita akan belajar bab yang sama lagi, bab maring. Sambungan kepada bab maring tu. Okay, tapi sebelum tu saya nak suruh awak berfikir sekejap. Okay, tengok dulu slide saya. Sekejap Okay, nampak tak? Nampak tak slide saya? Nampak. Okay. Sekarang jom kita tengok. Okay, apa awak nampak? Ui, sedap deh. Okay, body yang awak nampak ni banyak ke sikit jumlah dia? Banyak. Banyak? Serius lah? Banyak. Pak Uti. Okay, Pak Uti tak? Okay, katakanlah deh. Sekarang ni bukan musim raya. Lepas tu awak pergi kedai tu ada 4 butir ni je. Body agak-agak berapa sekilo? 20 ya. 20 ya lagi? Orang lain pula pergi 25. kedai tengok ada 4 butir ni je. Molek-molek. Berapa sekilo agak-agak? Orang lain tak je beli. Macam gitu. Awak agak-agak okey. Tadi saya awak ya 20 ya. Okay, orang lain ada harga lagi mahal ke lagi murah ke ada? Okey dah saya. Okey dah 20 ya. Sekejap dia nak masuk. Okey. Awak kata 20 ya sekilo. Awak nak beli tak masa ni? Dok. Tak beli kot. Sebab? Mahal. Okey, sebab mahal. Sir. Kuantiti dia sikit kan? Kuantiti dia sikit, lepas tu harga dia mahal. Saya tak belilah pada masa ni. Kalau saya beli je. Saya beri. Okey. Lepas tu awak tunggu lama, tunggu. Lalu pula kedai tu sekali lagi, awak tengok gini. Nampak tak? Siapa nampak tak? Nampak. Okey, nampak ke apa? Okey. Nampak durian yang banyak. Main dengan lori-lori tak? Okey, pada masa ni, kuantiti dia banyak. Awak agak-agak harga dia berapa? Ni ya sekilo maybe. Ni ya skala. Ataupun lagi, ada harga lain? Siapa yang biasa jual hari ya? Makan ke duduk dia si awak ni? Okey, learning. Kalau awak tengok, jumlah dia banyak. Okey, kuantiti dia kan? Kuantiti dia berubah. Kuantiti dia jadi semakin banyak. Lepas tu tadi, ada 4 butir tadi. Awak kata harga dia 20 ya sekilo. Kuantiti dia sikit. Okey, sekarang ni kuantiti dia banyak, berlambak-lambak. Harga dia jadi 6 ya sekilo. Okey, learning bila awak tengok balik, kuantiti dia sedikit, harga dia mahal. Kuantiti dia banyak, harga dia rendah. Okey, benda ni biasa berlaku bila awak jual barang, beli barang kan. Dalam kehidupan seharian awak pergi beli buah ke,
apa ni, beli pauh contohnya. Lah ni mesti pauh kan. 3 kilo 10 ya. Kalau tak 78 ya sekilo. Okay, jadi apa yang berlaku, apa yang awak telah tengok, yang telah awak lalui itu sebenarnya adalah satu ubahan songsang. Ubahan songsang. Kita akan belajar hari ni, apa nama ubahan songsang tu. Jadi, itulah salah satu contoh dalam kehidupan awak. Macam mana ubahan songsang tu diaplikasikan dalam kehidupan seharian awak. Okay, so hari ini awak akan tengok 1.2 ubahan songsang. Okay, ada 3 perkara yang saya nak awak capai daripada hari ini. Yang pertamanya, kita nak tahu apa maksud ubahan songsang tu. Okay, kita nak tengok apa maksud ubahan songsang. Lepas tu awak nak tentukan hubungan antara dua pembalik ubah bagi suatu ubahan songsang. Okay, kita nak tengok pembalik ubah tadi, contoh durian tu, pembalik ubah dia ialah kuantiti dan juga harga. Apa hubungan antara dua-dua tu? Bila kuantiti meningkat, apa akan berlaku pada harga? Bila kuantiti menurun, apa akan berlaku pada harga? Dan last kali kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan songsang. Ini pengiraan. Pengiraan dia mudah je. Okey. Jadi ini 3 perkara yang saya nak awak capai pada hari ini. Okey. Pertama sekali kita tengok dulu maksud ubahan songsang. Okey, bila ada dua pembalik ubah, macam tadi, durian kuantiti dan juga harga dia, satu pembalik ubah tu bertambah, pembalik ubah yang lain akan berkurang. Itu maksudnya ubahan songsang. Macam semalam awak buat ubahan langsung. Ubahan langsung, satu pembalik ubah naik, pembalik ubah yang lain pun akan naik. Tapi kalau pembalik ubahan songsang, satu pembalik ubah bertambah, pembalik ubah yang lain pun akan pula akan berkurang. Dia terbalik. Kalau pembalik ubah Y berkurang, pembalik ubah X bertambah. Jadi, bila keadaan ini berlaku, kita kata Y berubah secara songsang dengan X. Okey. Ni cara untuk kita wakilkan hubungan tu dengan menggunakan ayat matematik. Y berkadaran songsang dengan X. Bukan baca dia. Y berkadaran songsang dengan 1/X. Kita tak baca gitu. Kita akan baca Y berubah secara songsang ataupun berkadaran songsang dengan X. Bila ada 1/, tu maksudnya secara songsang. Okey, boleh faham belakang? Boleh. Okey, faham kan? Simbol yang sama macam ubahan langsung. Ubahan langsung tak ada 1/. Y berkadaran langsung dengan X. Lalu terus gitu je. Tapi kalau ubahan songsang, Y berubah secara songsang dengan X. Kita letak 1/X. Okey. Mudah tak? Mudah. Okey, mudah. Ada sore je kat kelas awak ni. Sore je jawab. Bencilah. Mengajar sore je. Cara kira je sama je dengan berkadar langsung. Cuma yang ada atas tu satu je. Sama je sebenarnya. Nanti dah tengok. Nanti saya tunjuk contoh ke awak. Okey. Kita tu dia tadi tak. Kuantiti ni harga saya ni. Harga saya. Saya jual gok. Kuantiti saya wakilkan dengan huruf Q. Itu adalah pembalik ubah yang pertama. Harga saya wakilkan dengan huruf P. Itu pembalik ubah yang kedua. Kalau kuantiti dia 4, harga dia 28. Kuantiti dia 4,000, harga dia 15 kilo. So kita nampak. Bila kuantiti meningkat daripada 4 butir kepada 4,000 butir, harga dia akan turun daripada 28 kepada RM5. Jadi ni adalah ubahan songsang. Contoh yang jelas awak nampak. Bila kuantiti dia meningkat, jadi harga dia pun kurang. Contoh yang berlaku lah ni ialah harga emas. Emas, bukan emas tu. Emas awak pakai main sekolah tu kan? Emas warna biru tu. Masa mula-mula COVID itu, emas tu mahal juga.
Saya ingat saya beli dekat Pantai Timur dalam 9 ya rasa. Satu paket kecil tu. Tapi sekarang ni kedai 2 ya pun ada dah. DIY pun ada. Dan harga dia murah. 45 ya je. Sebab banyak. Pada masa COVID awal-awal itu emas tak banyak. Kuantiti dia sikit. Jadi harga dia tinggi. Tapi bila kita duduk lama dah dalam COVID ni, orang pun kilang-kilang menghasilkan banyak emas. Bila berlaku lambakan emas, kuantiti emas tadi tu, kuantiti topeng muka tadi meningkat. Jadi harga dia pun berkurang. Jadi tu konsep dia. Jadi kita katakan kalau kuantiti durian dengan harga durian ni, kita boleh wakilkan dia gini. P berkadaran songsang dengan Q. Okey. Apa lagi contoh lain dalam hidup awak yang awak pernah lalui? Satu benda naik, satu benda berkurang. Ada tak? Ada ke tak? Tak ada. Tidak berfikir. Contoh lain bila kita buat kerja lah. Atau macam gotong royong katakan. Gotong royong mari 2 orang je. Untuk bersihkan satu sekolah. Jadi kuantiti orang tu 2 je. Jadi masa yang diambil akan jadi panjang. Petang baru siap. Tapi kalau mari belakang 400 orang. Sementara ayah cucah pukul 10 siap dah. Itu juga adalah salah satu contoh ubahan songsang. Okey. Tu secara ringkaslah konsep dia untuk awak faham. Macam mana ubahan songsang ni. Satu benda naik, benda lain akan turun. Okey, yang seterusnya. Okey, ni graf dia, perwakilan dia. Harga ni. Masa harga duduk memuncak, harga tinggi, kuantiti dia sikit je. Sini. Tapi bila harga tu rendah, kuantiti dia jadi banyak. Ini adalah perwakilan kepada ubahan songsang. Okey. Siapa baru nak masuk ni? Okey, sekarang ni kita tengok satu contoh. Ada beberapa contoh saya nak bagi ke awak. Okay, yang pertama ni kita nak tengok dulu nak buat nak ungkapkan satu pemboleh ubah ke dalam pemboleh ubah yang lain. Okay, diberi X sama dengan 0.25 apabila Y sama dengan 3. Ungkapkan Y dalam sebutan X jika Y berubah secara songsang dengan X. Okey, huruf apa duduk depan? X ke Y? Y. Huruf Y. Y. Sebab kita nak ungkapkan Y. Jadi Y tu gapo? So, kita jadikan hubungan awak ni. Y Berubah secara songsang. X. Berubah secara songsang dengan X. Awak dapat gitu tak? Macam saya tulis. Okey, lepas tu macam mana kita nak tukar kepada persamaan? Bila kita buat tanda berkadaran tu, kita bubuh tanda sama dengan, kita kena tambah apa lagi? K. K. Sama juga macam ubahan langsung. Kita tambah K dekat tempat 1 tu. Okey, buang tanda berkadaran tu, letak sama dengan dan letak K. K tu dikenali sebagai pemalar. So, bila dah ada persamaan, kita boleh cari dah lah nilai K. So, cara dia macam mana? Kita ganti. Ganti ke apa? Hello. Halo. Mic penuh berlaku. Okey, kita ganti nilai. Bila awak ada persamaan Y sama dengan KX.
Jadi kita boleh ganti je lah nilai dia. Sebab Y dia bagi dah 3. X dia bagi 0.25. Jadi kita ganti je dalam persamaan tu. Y ganti dengan 3. X ganti dengan 0.25. Okay, tekan kalkulator. Kira K dapat berapa? 0.75. 0.75. Okey. Siapa ya tak hafal kau? Hah? Apa suara saya melantun balik? Okey, dah. Okey, so K awak akan dapat 0.75. Jadi 0.75 tu adalah K. So sekarang ni kita akan letakkan K tu ke dalam persamaan hot ni. Tak mula K dalam persamaan ni. Jadi Y sama dengan 0.75 per X. Jadi itu adalah ungkapan. Okey, boleh? Boleh saya teruskan? Boleh. Boleh. Okey. Itu contoh satu macam mana kita nak ungkapkan. Okey, kalau maksudnya kita nak jadikan Y tu sebagai tajuk. Y tu sebagai tajuk. Betul depan sekali. Kita nak ungkapkan Y tu dalam sebutan X. Maknanya awak kena cari pemalas dululah. Cari pemalas dulu. Barulah kita masuk semula dalam persamaan tu. Mudah je ni. Okey, contoh yang seterusnya. Kita nak buat sedikit pengiraan. Okay, diberi bahawa P berubah secara songsang dengan Q. Jika P sama dengan 2 dan apabila Q sama dengan 7, hitung nilai P apabila Q sama dengan 1.6. Dia macam nisbah je sebenarnya ni. Tapi nisbah nak kira susah payah. Dia macam nisbah je. Okey. Okey, awak jawab soalan saya. Saya bagi awak logik lah. Okey, kalau P2 Q7. Kalau P1 Q berapa? $3.5. Bukan 3.5. $3.5 tu kalau ubahan langsung. Ni ubahan songsang. Jadi awak kena kira lah. Kena kira dengan menggunakan hubungan dan juga persamaan tu dulu. Jadi waktu baik dulu persamaan dia. Hubungan dia kan ni. P berubah secara songsang dengan Q kan. Jadi tulis balik. P berubah secara songsang dengan Q. Okay, lepas tu tukar kepada persamaan. Tukar pada persamaan jadi kan? P 14 sama dengan nanti dulu. Buat persamaan dulu. P sama dengan K 1 per Q. Tak ada dah. K 1 per Q tu. Jadi P sama dengan 1 tu kita ganti dengan K. P sama dengan K per Q. 1K sebenarnya. Tapi 1 tu kita boleh buat lah. Okey, lepas tu kita ganti nilai. Cari nilai K. Okey, berapa dapat K? 14. Okey, awak dapat 14. Okey. Orang lain dapat tak ni? 14? Dapat. Okey, bagus. Jadi persamaan awak sekarang ni bagi ubahan ni ialah P sama dengan berapa? P sama dengan 14. P sama dengan 14. 14 per Q 14 per 7 lah. 14 per 7.
sebab kita dapat K kan. Bila kita dapat K tu 14, jadi awak kena ganti balik. 14 ni dekat tempat K. Sini, ganti sini. Jadi P sama dengan 14 per Q. Okey, bila dapat dah persamaan ni, baru kita jawab soalan. Dia nak nilai P. Dia nak P ni apabila Q ni 1 point ni. Jadi kita ganti balik sini. 14 per dengan 1 point ni. Okey, dapat apa? Cuba kira. 8.75. Orang lain? Apa 0.75? Okey, 8.75. Dapat kan belakang? Ada yang tak faham kau setakat ni? Faham. Mudah ya tak? Okey, boleh saya teruskan? Boleh. Okey. Kita nak tengok pula macam mana kita nak selesaikan masalah apabila diberi satu situasi. Bila diberi satu situasi ni, kita mikirlah sikit. Kena mikir macam mana untuk kita selesaikan benda tu. Okey. Contoh yang ketiga. Bilangan kubus diwakilkan dengan huruf B yang dihasilkan daripada sejumlah kuantiti logam yang tetap berubah secara songsang dengan kuasa 3 sisinya. PCM. Kuasa 3 sisi dia tu P. Jika B sama dengan 16, apabila P sama dengan 1.5, hitung nilai P apabila B jadi 250. Faham tak soalan dia? Untuk Tak faham soal Mula-mula masuk kita ni. mula-mula cari K dulu ke sir? Cari K dulu. Selesai satu-satu. Step-step dia. Okey, dia bagi tahu ke awak. Okey, ni kita tahu adalah ubahan songsang kan? Sebab dia bagi tahu ni, berubah secara songsang. Okey, betul dia bagi tahu lagi ke awak, B dia 16, P dia 1.5. B dia 16, P dia 1.5. Pahala ni dia bagi ke awak, dia tanya awak, B dia 200.5. P dia berapa? Faham soalan? Boleh ke? Boleh. Okey. So, pertama sekali, apa kita nak buat? Cari K dulu. Cari K dulu. Okey, sebelum cari K, kita kena buat gambar dulu. Sebelum dapat K tu. Kena tulis gambar dulu. Nak tulis gambar dulu awak. Hello. Kena tulis gantian je. Tulis hubungan dia. Okey, kita tulis dulu ni. Hubungan dia. Okey, dia kata B tadi tu. Saya pergi balik. Dia kata B berubah secara songsang dengan kuasa 3 sisi dia P. Maksudnya kuasa 3P. Jadi P kuasa 3 lah. Biar kita tulis dalam ayat matematik. Jadi B berubah secara songsang dengan P kuasa 3. Okay, lepas tu jadikan lah.
Lepas tu Rana, hello. Ganti nombor. Okey, Masukkan sebut. nombor. Rana dulu. B. B sama dengan 16. Buat Satu dulu. tu Buat dulu awak kau ni. Buat tanda berkadaran ni. Jadi B. B sama dengan K Ha. per P P kuasa 3. Tulis dulu. Gitu. Okey, lepas tu barulah. Barulah mak gantikan nilai. Baru gantikan nilai. B berapa? 16. P. P 1.5 kuasa 3. Buat gini. 16 sama dengan K per 1.5 kuasa 3. Okey, dapatkan K. 4.77. Saya dapat lain. 54 Zal. Ya tak ingat awak per tu. Okey. Per tu kena ada. Okey, so semua orang dapat K 54. Okey, jadi sekarang ni persamaan baru awak kan? Persamaan baru awak. B sama dengan kerana persamaan baru awak Soalan tadi tu. dah buat dulu persamaan baru awak. B sama dengan berapa? B sama dengan 54 P sama dengan P kuasa 3. Ni persamaan baru awak. Baru boleh kira. Kalau tak ada awak ni, persamaan ni tak ada. Tak boleh kira lagi. Sebab awak tak tahu lagi nak darat ke apa. Okey, barulah kita boleh jawab soalan dia. Soalan dia tanya, nak nilai P apabila B tu 200.5. Okey. Ni awak dah buat tadi. Okey, ni persamaan kita. B sama dengan 54 per P kuasa 3. Okay, jadi soalan dia B 200.5, P tu berapa? Okey, macam mana nak buat? Macam mana nak buat ni? tulis dulu ubahan dia. Okey, tulis ubahan dia. Lepas tu baru kita ganti Nilai. Ganti tempat P tu lah. Tempat B lah. Sebab hanya B saja kita ada 200.5. P tak ada. P tu lah kita nak carinya. Okey, boleh dapatkan P. Kosong point 0.6. Orang lain ada dapat tak? Okey, saya pun dapat 0.6 juga. Okey, orang lain dapat tak ni? Hello? Hello? Masalah lah line saya. Dapat. Okey, dapat 0.6 kan? Okey, jadi bolehlah dapat nilai dia. So, setakat ni ada masalah tak? Ada masalah tak? tak ada. Tak ada. Jadi, awak dah buat pun penyelesaian masalah dia. Tak ni lah penyelesaian masalah dia bila dia bagi awak satu situasi dalam ayat. Lepas tu kita kena keluarkan hubungan dia. Lepas tu buat persamaan dia dengan mencari K. Lepas tu barulah kita boleh cari nilai-nilai lain. Nilai pembalik ubah yang lain lah. Bila dapat persamaan ni, kalau dia nak suruh awak cari B pun boleh. Nak suruh cari P pun boleh. Tak ada masalah je. Kita ganti saja nilai dia dalam mana-mana huruf yang dia bagi tu.
Lepas tu cicoh lah guna kalkulator awak tu, dapat je jawapan dia. Okey, boleh? Okey. Ni saya suruh awak buat. Okey, masing-masing buat. Saya baca soalan. Okey, diberi masa T. Huruf T diwakilkan dia. Yang diperlukan untuk menyiapkan kerja pemasangan perabot berubah secara songsan dengan bilangan pekerja X. Masa dia berubah secara songsan dengan bilangan pekerja. Okey. Jika bilangan pekerja ialah 2 orang, masa yang diperlukan ialah 180 minit. Okey, soalan 1. Ungkapkan T dalam sebutan X. Soalan yang kedua, hitung masa yang diperlukan untuk menyiapkan kerja jika bilangan pekerja tu ialah 5 orang. Okey, saya bagi awak masa 5 minit. Panjang 5 minit ni. Okey, buat soalan 1 dan 2. Kau tak payah bertanya lalu. Okey, boleh buat. Okey, siapa siap dulu boleh bagi tahu jawapan dia, boleh kongsi dengan kawan-kawan lain. Sir, untuk soalan 1 tu jawapan you T sama dengan 360 per X. Sekejap, saya catat sekejap. T sama dengan 360 per X. Okey. Soalan yang kedua, X sama dengan 72. X sama dengan 72. Okey, alright. Nanti kita bandingkan jawapan.
Orang lain dapat berapa? Maliana ke? Ama. Sama. Ama Sama ada dah, ke sir. tak? Dr. Anas. Habir kan tak ada. Awak ni. Takkan saya nak ulai balik dulu buka sekolah ni. Maliana dapat apa? Super dengan Wafa. Sama dengan Wafa. Jola ke? Balkis? Balkis ada? Princess Balkis. Boleh apa? Dr. Kira. Oh, lama kira. Okey, saya tunggu Balkis. Okey, Balkis siap bagi tahu. Balkis siap lagi? Nombor 1, 360. 360 per X. Okey, nombor 2. Nombor 2 dapat apa? Tak tahu. Okey, nanti tengok sama-sama. Okey. Yang pertama, nombor 1. Dia betul dah dapat tu 360. Okey, awak gini kan. Tulis ubahan dia, lepas tu buat persamaan dia. Okey, lepas tu awak cari K. Ganti nilai. 180 sama dengan K per 2. So, dapatlah K tu 360. Bila bagi tahu 360 saja, tu adalah K dia. K dia baru. Kita nak persamaan dia. Jadi persamaan dia kena ganti balik lah. Ambil K ni, kita ganti balik dekat persamaan yang asal ni. Kita tak boleh ganti atas ni sebab atas ni tak ada K. Ganti sini lah persamaan. Jadi T sama dengan 360 per X. Okey, soalan tu nak T berapa apabila X sama dengan 5. Jadi awak ganti je lah. Okey, T tak tahu. Jadi letak balik T sama dengan 360 per X. Okey, X tu kita ganti dengan 5. So, tadi Wafa dapat 72. Okey, betul. 72 minit. Okey,
Okay, orang lain dapat tak? Haikal? Haikal ada? Budak lelaki ni payah lah nak masuk kelas. Kak dapat tak ni? Semua? Dapat. Okay, 72 minit. So maksudnya bila bilangan pekerja bertambah, masa yang untuk siap tu jadi kau sikit lah. Kau ramai orang, kau cepat siap. Tu maksud dia. Tu adalah ubahan songsang. Kalau kau ramai orang, kau lambat siap, tu bukanlah. Tu ubahan langsung. So ada beberapa keadaan dalam aplikasi kehidupan awak, ada beberapa perkara sebenarnya berlaku. Awak sedar tak sedar je. Ada setengah tu adalah ubahan langsung, ada setengah tu adalah ubahan songsang. Kalau ubahan langsung, macam contoh semalam, saya baru telitah, benda yang paling biasa sekali kita nampak ialah harga minyak. Harga minyak petrol kan. Kalau harga minyak petrol naik, mesti semua harga makanan akan naik. Jadi itu adalah ubahan langsung. Kebergantungan terus. Bila harga petrol naik, harga petrol meningkat, harga makanan akan meningkat. Tapi peliknya, bila harga petrol jatuh, harga makanan kekal. Itu contoh dalam kehidupan awak lah untuk ubahan langsung semalam. Lepas tu ubahan songsang ni biasa lebih kepada perniagaan. Kita jual benda-benda, bila barang tu banyak, kita akan jual dengan harga yang murah. Supaya awak beli ikan lah. Kita duduk sini ikan kan. Beli ikan sekilo harga lain. Tapi kalau ambil 10 kilo harga lain. Bila kuantiti dia meningkat, harga dia akan berkurang. Okey, jadi setakat tu saja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Faham belakang? Faham laku. Yakin? Homework, sir. Okey. Yakin. So, hok marang Soalan. Soalan tak boleh buat. Soalan buat awak mana? Muka surat 10 soalan milih. Muka surat 10, soalan 9. Diberi isi padu cat, X liter berubah secara langsung dengan luas dinding. Jawapannya A9 itu X sama dengan 1/12D. Betul tak, sir? Sekejap. Berubah secara langsung dengan luas dinding. Sekejap, saya kira kejap. X dia 3. Awak dapatkan lah X sama dengan 1/12D. okey, betul. 1/12D, betul lah. Lalu hot B pula 3.75 liter. Sekejap. X sama dengan 1/12. Awak kena darab dulu. 9 darab 5 dah. Boleh tak? Sebab ia nak cari luas. Nak cari luas tu. Sekejap saya try. 1/12 darab 45. 3.75. Sama lah ke? Sama. 3.75 liter. Betul lah. Boleh buat lah tu. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Sebelum saya tutup. Okey, sebelum kita habis hari ni, saya nak kita ringkaskan dulu sikit apa benda yang awak belajar pada hari ini. Yang pertamanya konsep dia. Okey, bila awak sebut ubahan songsang, okey, apa boleh ayat?
Orang tanya awak, gana uban songsang, awak jawab gana? Jawab dengan bahasa yang mudah. Apabila satu benda tu meningkat, lepas tu benda hok terikat dengan dia tu berkurang. Satu benda meningkat, satu benda lagi kurang. Berkurang. Okey, jadi tu adalah maksud dia. Bila aku tanya awak, jawab gitu je. Mudah je sebenarnya. Jawab dengan bahasa yang awak faham lah. Barulah mudah. Okey. Macam mana kita nak wakilkan hubungan dia? Kita guna apa? Okay, kalau nak wakilkan Y X. berkadaran songsang dengan X. Berkadaran songsang dengan X. Guna simbol yang sama kan? Cuma tambah 1 per X. 1 per X untuk menunjukkan bahawa benda tu adalah songsang. Ubahan songsang. Okey. Lepas tu bila kita nak cari nilai, contohnya nak cari nilai yang lain. Apa kita kena buat dulu? Kena cari K. Cari K, lepas tu gantikan nilai. Ganti nilai, lepas tu kita boleh dapat lah nilai pemboleh ubah yang dia minta tu. Jadi tu je benda yang awak perlu tahu dalam ubahan songsang. Pertama konsep dia, lepas tu macam mana kita nak wakilkan hubungan dia. Lepas tu macam mana untuk selesaikan masalah dia. Masalah dia pun simple je biasanya. Kadang-kadang bila awak tak boleh buat tu, dia adalah ayat dia yang menyebabkan awak kena mikir sikit. Macam kemarin ni lah. Luas kan, awak kena kira dulu luas. Baru boleh masuk dalam persamaan tu. Okey, saya rasa tak ada apa dah pun. Saya bagi dia call sikit ke awak. Ni. Nanti slide ni saya akan bagi dalam grup awak. Kemarin saya bagi tak lagi? Kemarin bagi dah. Bagi dah kan? Okey. Apa tu? Ni je rumah awak. Muka surat 24. Nombor 4. Sikit je. Tahu awak berbanyak kerja sekolah lain juga. Nombor 4 tu kira direct je. Lepas tu nombor 25, muka surat 25, nombor 3. Tu dalam ayat. Nanti awak kena mikir sikit. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Okey. Kalau boleh. Kalau tak ada apa-apa, setakat tu je lah dah. Ada soalan tak sebelum kita tutup? Tak ada. Okey, tak ada. So, sambung minggu depan, hari Rabu. Okey, kalau tak ada apa-apa, setakat tu saja. Kalau tak payah, boleh WhatsApp lah saya. Macam kemarin pun ada WhatsApp tanya penyelesaian tu betul ke tak. Alhamdulillah betul. Okey, setakat tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir. Okey.